KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi pada hari ini. Bersama dengan saya, Nurul Ainin Abdul Rahman, dan saya merupakan seorang pegawai dietetik. Jadi untuk episod kali ini bagi Diet dan Nutrisi, kita akan teruskan untuk merungkai lagi tentang pemakanan prestasi ataupun pemakanan secara spesifik bagi sukan olahraga. Dan untuk bagi sukan olahraga pada hari ini, saya akan fokuskan strategi pemakanan bagi acara hurdles, sprint ataupun hurdle, sprint dan juga jump. Okay, jadi itu antara sukan-sukan yang kita akan fokuskan bagaimana strategi pemakanan untuk event-event tersebut. Sebelum tu kita kena ketahui dulu apakah sukan-sukan ataupun acara-acara dalam jump, sprint dan juga hurdles ini. Okey, kalau jump kita mungkin akan ada jenis-jenis lompatan, acara lompatan. Antaranya mungkin lompat kijang, lompat jauh, lompat tinggi dan juga pole vault ataupun lompat bergalah. Okey, itu antara sukan-sukan yang berada dalam acara lompatan. Kemudian acara sprint, kita ada acara pecut yang melibatkan 100 meter, 200 meter, 400 meter ataupun secara relay, dan ini juga melibatkan atlet wanita, atlet perempuan ataupun atlet lelaki. Jadi itu dua acara lompatan, acara pecut dan juga acara hurdles yang mana lari berpagar, yang mana mungkin 110 meter, 100 meter dan juga 400 meters. Itu antara acara-acara yang akan kita fokuskan hari ini untuk strategi pemakanan bagi sukan olahraga, event yang saya sebutkan tadi. Jadi apakah kriteria bagi atlet dalam event olahraga ini? Jadi untuk atlet ini, sememangnya kita tahu sukan olahraga memerlukan komposisi tubuh yang cemerlang, yang mana kita akan tengok bukan sahaja kepada percentage body fat, juga kepada percentage of muscle mass. Jadi kalau untuk sprinter yang mana melibatkan larian pecut ataupun track, dah tentu kita perlukan lower body fat bersama-sama dengan muscular punya body type, yang mana kita akan fokuskan tinggi kepada jisim otot bahagian upper body dan juga lower body untuk acara tersebut. Tetapi kalau untuk sukan yang melibatkan lompatan, apabila melibatkan lompatan, kita juga memerlukan lower body fat, tetapi pada masa yang sama kriteria seperti ketinggian juga memainkan peranan, dan juga panjang kaki atlet, yang mana ini akan membantu atlet untuk mencapai performance yang baik dalam sukan tersebut. Dan kita ketahui bahawa kalau sukan olahraga ini dia punya duration ataupun tempoh masa bagi sukan tersebut adalah singkat. Maksudnya satu event singkat. Jadi power yang diperlukan untuk sukan ini adalah tinggi, power dan juga anaerobik, dan mana dia mungkin tak perlukan extra muscle glycogen sebelum hari pertandingan. Jadi penggunaan muscle glycogen mungkin agak rendah. Okey. Jadi itu antara kriteria yang mana selepas ini kita akan move on kepada strategi pemakanan kepada sukan olahraga bagi event tersebut. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
seterusnya kita akan lihat pula apakah lagi keperluan ataupun itu strategis untuk sukan olahraga yang disebutkan sebentar tadi. Jadi kita lihat tentang keseimbangan tenaga. Keseimbangan tenaga bagi sukan olahraga sangat penting, yang mana keseimbangan tenaga jisim, badan dan juga komposisi tubuh merupakan 3 elemen yang sangat penting bagi atlet olahraga. Apabila kita sebut tentang energy balance ataupun keseimbangan tenaga, kita perlukan tenaga yang mencukupi semasa training days untuk support latihan tersebut dan juga untuk proses recovery. Jadi atlet perlu bijak untuk memastikan ada keseimbangan tenaga berlaku, tidak melebihi keperluan dan juga terlalu rendah pengambilan tenaga pada setiap hari, yang mana keadaan ini akan mempengaruhi jisim ataupun berat badan atlet itu nanti. Sama ada akan ada kenaikan berat badan, yang mana mungkin akan ada pertambahan dari segi jisim lemak atlet. Okey, jadi peningkatan berat badan yang mana aimnya adalah untuk peningkatan muscle mass perlu dibuatkan dengan cara yang betul supaya kita dapat pastikan peningkatan berat badan itu tidak mengganggu prestasi atlet tersebut. Sebab atlet akan ada different ataupun berbeza dari segi objektifnya, sama ada untuk peningkatan otot ataupun untuk penurunan jisim lemak. Jadi energy balance sangat penting. Kemudian kita lihat kepada berat badan, dan berat badan bukan fokus kepada berat semata-mata tapi lebih kepada komposisi tubuh badan atlet, yang mana untuk mengetahui tentang komposisi tubuh badan atlet, khasnya untuk atlet olahraga, kita perlu lihat kepada metod yang digunakan untuk mendapatkan komposisi tubuh tersebut melalui skin fold measurement, yang mana kita dapat lihat lipatan lemak ataupun menggunakan teknik yang lain yang ada BIA ataupun bioelectrical impedance untuk mengetahui jumlah lemak, jumlah otot, jumlah air yang berada di dalam tubuh badan atlet. Dan ini akan dilihat secara berperingkat dalam tempoh training atlet tersebut. Seterusnya kita lihat pula during training, pengambilan tenaga sangat penting, yang mana kita akan fokuskan kepada pengambilan karbohidrat yang mencukupi mengikut atlet itu sendiri secara individual. Dan ini adalah spesifik kerana setiap atlet mengikut umur, mengikut jantina, mempunyai keperluan yang berbeza. Jadi berapa banyak yang diperlukan pada setiap hari semasa latihan adalah 5 hingga 7 gram bagi setiap kilogram berat badan atlet untuk yang low to moderate intensity ataupun yang mana kekerapan latihannya lebih rendah, dan 7 hingga 10 gram per kg body weight untuk mereka yang ada heavy training ataupun kekerapannya yang lebih tinggi. Dan kalau untuk recovery strategis pula, disarankan betul-betul selepas sesi latihan atlet mengambil 1 gram karbohidrat bagi setiap kilogram berat badan atlet. Jadi itu antara strategi yang boleh atlet guna pakai dalam tempoh latihan supaya boleh perform untuk dia punya competition. Dan kita kena faham kalau atlet olahraga tempoh permainannya ataupun tempoh gamenya adalah singkat untuk one shot, tetapi kebiasaannya dia ada beberapa saringan ataupun hit sebelum dia sampai ke final. Jadi targeting ataupun kita punya aim adalah untuk pastikan bagi setiap saringan tersebut ataupun hit daripada quarter ke semi ke final, atlet ada tenaga yang mencukupi. Yang seterusnya kita akan lihat pula apa antara isu-isu yang biasa dialami oleh atlet olahraga untuk event hari ini. Antara isu yang pertama, atlet akan lebih fokus untuk meningkatkan jisim otot. Bila dia fokus untuk meningkatkan jisim otot, kebiasaannya atlet akan lebih fokus kepada pengambilan protein sahaja. Okey, jadi ini adalah merupakan satu kesilapan kerana untuk meningkatkan jisim otot perlu bersama-sama dengan resistance training dan pengambilan karbohidrat dan protein yang mencukupi. Jadi atlet tidak boleh fokus semata-mata kepada protein tanpa mengambil kira keperluan makronutrien yang lain, yang mana ini tidak akan membantu peningkatan jisim otot seperti yang atlet mahukan. Isu yang kedua yang kebiasaannya berlaku untuk atlet olahraga adalah pengambilan air, yang mana atlet mungkin tidak mengambil air yang secukupnya semasa sesi latihan. Okey, semasa sesi latihan kita tahu sesi latihan akan berlaku dalam tempoh yang panjang. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam sesi latihan. Jadi kadang-kadang atlet mungkin tidak membawa
air untuk rehydrate semula dalam tempoh latihan. Begitu juga tidak membawa sumber tenaga untuk ditop up semasa sesi latihan yang panjang. Jadi ini sebenarnya boleh diatasi sekiranya atlet tahu sweat rate ataupun kadar perpuluhan semasa latihan dan juga tempoh latihan tersebut, yang mana atlet boleh merancang jumlah air yang perlu dibawa dan jenis air yang boleh dibawa semasa latihan bagi memastikan training itu adalah training yang berkualiti. Jadi untuk tempoh latihan yang panjang, sebaik-baiknya atlet boleh sediakan air mungkin bersama dengan sports drink untuk penambahan tenaga dan juga penambahan air ataupun penggantian cecair dalam tempoh latihan supaya dapat boleh memberikan latihan yang terbaik untuk competition yang akan datang. Itu adalah isu yang kedua tentang pengambilan air yang kadang-kadang tidak mencukupi dan juga atlet kurang untuk membawa botol air sebagai supply air kepada dalam tempoh latihan. Yang seterusnya tentang suplemen ataupun makanan tambahan. Jadi untuk atlet olahraga, suplemen ni kebiasaannya common ataupun selalu kita nampak dia akan cuba untuk mengambil suplemen ekstra, makanan tambahan dengan influence daripada rakan-rakan, dengan influence daripada media sosial. Dan kita nampak sendiri dalam iklan komersial, kebiasaannya suplemen ataupun makanan tambahan ini akan ada tarikan dengan perkataan-perkataan yang boleh meningkatkan jisim otot, meningkatkan performance atlet, membantu mengurangkan keletihan. Itu adalah antara perkataan-perkataan yang diklaim ataupun diletakkan oleh syarikat-syarikat suplemen ataupun makanan tambahan supaya atlet membeli dan menggunakan mereka punya suplemen untuk tujuan meningkatkan prestasi atlet. Tetapi sebagai atlet semestinya tidak boleh terus terpengaruh dengan klaim-klaim tersebut, kerana klaim-klaim tersebut mungkin tidak tepat ataupun sekadar gimmick-gimmick syarikat. Jadi sebagai atlet, mereka seharusnya lebih teliti dengan pengambilan suplemen, yang mana kita bimbang pengambilan suplemen yang tidak sesuai, pengambilan suplemen yang tidak diluluskan mungkin akan mempengaruhi penyertaan atlet dalam sukan masing-masing. Dan mereka perlu tahu setiap suplemen yang ingin dimakan, sama ada performance enhancer, sports food, yang mana dibenarkan dalam sukan mereka, termasuk kandungan-kandungan suplemen tersebut. Termasuklah cara penggunaan suplemen tersebut. Ramai di kalangan atlet mengambil suplemen without knowing macam mana cara penggunaan suplemen, yang mana at the end dia bukan dapat meningkatkan prestasi tetapi hanya meningkatkan jumlah lemak di dalam tubuh badan. Itu antara tiga isu utama yang kita dapat lihat bagaimana ini di antara isu-isu yang mempengaruhi prestasi atlet dan kerap dilakukan oleh atlet itu sendiri, dan bagaimana cara pemakanan yang baik dan seimbang itu mempengaruhi komposisi tubuh badan atlet. Ambilan protein yang daripada pelbagai sumber, kita fokus protein kepada pelbagai sumber tumbuhan dan juga sumber-sumber haiwan. Begitu juga dengan pengambilan karbohidrat daripada pelbagai sumber, kita fokus kepada whole grains, kita fokus kepada pengambilan buah-buahan sebagai sumber karbohidrat juga, dan juga pengambilan pasta dan juga variety of karbohidrat yang ada dalam piramid makanan itu sendiri. Okey, itu antaranya. Dan seterusnya selepas ini kita akan lihat pula bagaimana competition strategies bagi atlet olahraga, sebab ini yang sangat penting. Mereka perlu ada strategi pada hari pertandingan. Jadi kita akan jumpa sebentar lagi untuk kupasan yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okay, bertemu kembali dalam pemakanan secara spesifik bagi sukan olahraga. Dan kita tahu untuk latihan pengambilan karbohidrat yang mencukupi adalah penting sebagai menggantikan masa glycogen dan top up the masa glycogen untuk training yang berpanjangan. Walau bagaimanapun pengambilan ataupun carbo loading tidak diperlukan bagi sukan olahraga, yang mana dia lebih kepada strategi di hari competition itu sendiri. Atlet perlu lebih pastikan teraturnya sesi competition supaya dia dapat memulakan competition dengan baik dan juga berakhir dengan baik, yang mana mungkin atlet perlu menghadapi tempoh yang panjang untuk competition, mungkin mengambil 1 hari ataupun 2 hari bergantung kepada sukan ataupun event yang mereka ambil. Okey. Jadi untuk event yang seperti sprint, hurdles ataupun lompatan ini akan ada banyak saringan. Okey, jadi persediaan sebelum competition itu sangat penting. Antara strategis yang boleh atlet buat untuk menghadapi competition, yang pertama adalah untuk tetapkan ataupun dapat tahu sebanyak maklumat tentang venue ataupun timetable sebenarnya. Dapatkan timetable tentang perjalanan sukan atlet pada hari pertandingan. Okey, kenapa atlet perlu tahu dia punya structure ataupun timetable? Dengan tahu bila bermulanya pertandingan ataupun bila saringan-saringan dilakukan, atlet boleh tetapkan ataupun memilih makanan yang sesuai. Jadi dia akan lebih bersedia untuk menyediakan sumber makanan sebagai sumber tenaga dan juga menyediakan air atau fluid dengan fuel itu disediakan mengikut timetable yang telah ditetapkan ataupun jadual yang telah ditetapkan. Jadi dengan cara ini secara tak langsung atlet dapat mengekalkan tenaga sepanjang tempoh perlawanan atlet berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan. Jadi atlet kena study betul-betul timetable yang diberikan mengikut event-event yang telah ditetapkan oleh pertandingan, okay? Penganjur pertandingan tersebut. Dan atlet juga kena bersedia sama ada perubahan-perubahan akan berlaku. Okey, jadi kena sediakan makanan yang possible dia boleh makan dalam tempoh competition berdasarkan timetable yang dia dah dapat sebentar tadi. Yang seterusnya dia kena selidik pula venue yang competition itu diadakan. Kenapa kena selidik venue? Tadi dia dah decide bila dia boleh makan. Dia kena tahu availability of makanan yang dia nak dapatkan di venue tersebut. Jadi venue tersebut ada tak kedai-kedai berhampiran, ada tak tempat-tempat yang berhampiran untuk dia beli makanan yang dia dah tetapkan lebih awal tadi. Jadi andai kata bila dia selidik tiada tempat yang dia boleh beli makanan untuk dia dapatkan tenaga yang berpanjangan pada hari pertandingan, maka atlet perlu bawa sendiri dan sediakan makanan sendiri. Jadi atlet akan lebih prepare, ada preparation lebih awal, dan ini dapat membantu atlet mengekalkan prestasi sepanjang tempoh latihan. Dan kalau kata ada kemudahan penyimpanan yang baik, maksudnya mungkin ada cool box, atlet boleh pilih makanan-makanan yang tinggi dengan nutrien dan juga ada karbohidrat dan lebih lengkap untuk disediakan, yang mana makanan-makanan yang mungkin sensitif terhadap suhu seperti yogurt, susu, mungkin sediakan sandwich untuk dapatkan tenaga sepanjang hari. Yang seterusnya, atlet juga boleh pastikan gunakan waktu-waktu training yang ada sebelum ni untuk melihat semula keperluan air. Okay, jadi gunakan waktu training session untuk kira sweat rate, kadar perperluan, berapa keperluan air pada setiap hari. Dan kalau boleh sediakan jumlah air yang mencukupi, dan kita tak nak overhydration, pengambilan air yang berlebihan, dan kita tak nak juga pengambilan air yang terlalu kurang. Jadi itu antara persediaan yang boleh atlet buat semasa hari competition, dan pastikan catatkan kesemua yang berlaku di hari competition bagi membolehkan atlet sentiasa review bagaimana prestasi atlet di hari competition dan juga nutrition di hari pertandingan.
Semoga ini semua bermanfaat dan adik-adik boleh dapat menjadi atlet yang cemerlang dalam sukan olahraga. Jumpa lagi nanti. Didik TV KPM